Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey. Baik, ini adalah video part 2 untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.1 ubahan langsung di bawah bab 1 ubahan di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada contoh ni dan juga soalan-soalannya. Okey, baik, kita tengok contoh. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 16 apabila X sama dengan 4. A, ungkapkan Y dalam sebutan X. B, hitung nilai Y apabila X sama dengan 7. Okey, baik. Menggunakan Y sama dengan KX. Kan? Y berkaitan langsung dengan X. Y sama dengan KX. Nilai Y gunakan 16. X guna 4. Jadi kita dapatkan nilai K itu berapa? Dapat 4. Jadi Y sama dengan K itu kita ganti dengan 4. Jadi Y sama dengan 4X. Menggunakan persamaan yang sama, Y sama dengan 4X, kita jawab soalan B. Itu nilai Y apabila X sama dengan 7. Jadi kita gantikan X dengan 7, berapa nilai Y? Jadi dapat 28. Okey. Kita terus pergi pada soalan. Okey, nombor 1A. Diberi P sama dengan 36 apabila Q sama dengan 9. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika. Okey. Yang pertama tu P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Jadi A tu kita terus tulis P sama dengan K Q kuasa 3. Okey. Dan kita gunakan nilai yang diberikan tu P 36. Q tu 9. Okey, 9 kuasa 3. Jadi sini kita dapat 9 kuasa 3 tu 7 29. Okey. Jadi nilai K ialah 36 bagi 7 29. 4/81. Jadi persamaan dia akan jadi P sama dengan 4/81. Okay, ambil tulis kat tepi. P sama dengan 4/81 Q kuasa 3. Okey, selesai soalan A. B, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q. Okey, B dia kata sama dengan K punca kuasa 2 Q. Menggunakan nilai yang sama, P itu 36. Kita cari nilai K. U guna nilai 9 tu. Punca kuasa 2, 9, 3. Jadi 3K. Jadi kita dapat K tu 36 bagi 3. Dapat 12. Jadi ambil balik persamaan tu. P sama dengan 12
punca kuasa 2. Okey, selesai. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 8. A, ungkapkan Y dalam sebutan X. Berkadar langsung. Jadi Y sama dengan KX. Gunakan nilai Y itu 36 sama dengan K 8. X itu 8. Jadi K 36 bagi 8 dapat 4.5. 4.5 ni 9/2. Jadi Y sama dengan K itu gantikan dengan 9/2 X. Okey. Selesai yang A, pergi kepada yang B. Hitung nilai Y apabila X 12. Jadi kita gunakan rumus yang sama. Y sama dengan 9/2X tadi. Kita gantikan X tu dengan 12. Jadi kita dapat nilai Y. Okey. 12 bagi 2, 6. 9 darab 6, 54. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3. Kuasa 3Q. Jadi kita tulis dulu. A itu ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, P sama dengan K kuasa 3Q. Jadi K Q kuasa 3. Jadi kita gunakan nilai P itu 128. Okay. Q itu kita gunakan 8 kuasa 3. Jadi 128. Okay, 8 kuasa 3. 512. Okay, 512K. Jadi K sama dengan 128 bahagi 512 dapat kosong 1/4. Okey, jadi persamaan dia tu P sama dengan 1/4. 1/4 Q kuasa 3. Okey, jadi selesai yang A. Kita pergi pada B. Itu nilai Q apabila P 6.75. Jadi 6.75 sama dengan 1/4 Q kuasa 3. Okey. Nak dapatkan Q kuasa 3. 6.75 tu bahagi 1/4 dapat 27. Jadi nak dapatkan Q, okay, kita punca kuasa 3 kan 27 tu. Jadi dapat nilai 3 lah. Okay, selesai. Pergi kepada nombor 4, nombor 5. Diberi Y sama dengan, okay, dalam kurungan X tolak 5, 1/2 dan Y sama dengan 18 dan X sama dengan 69. Hitung nilai Y apabila X 149. Jadi kita tulis dulu Y sama dengan, mesti ada pemalar K kat situ. Okay, X tolak 5
kuasa 1/2. Jadi mula-mula kita cari nilai K dulu menggunakan nilai yang dibagi tu. Y 18. Kita gunakan X tu 69. Tolak 5. Kuasa 1/2. Okay, 69 tolak 5, 64. Okay. 64 kuasa 1/2 ni maksudnya dia adalah punca kuasa 2, 64 tu. Punca kuasa 2, 64 sama dengan 8. Jadi kita boleh dapat nilai K lah. 18 bagi 8. Dapat 2.25. 2.25 ni 9/4. Jadi dia punya persamaan Y sama dengan 9/4 dalam kurungan X tolak 5 kuasa 1/2. Lepas tu baru pergi kepada soalan dia tu, hitung nilai Y apabila X 1/49. Jadi kita ambil balik persamaan ni, Y sama dengan 9/4. Dalam kurungan tu, kita gantikan X tu 1/49 tolak 5 kuasa 1/2. Di sini akan jadi 1/49 tolak 5, 1/44 kuasa 1/2. Ini maksudnya kat sini 64. Okey, darab punca kuasa 2 144. Okey, punca kuasa 2 144 tu sama dengan 12. Jadi darabkan 94 dah 12. Y itu 27. Okey, selesai nombor 4. Okey, nombor 5. Diberi P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Okey, tulis tu. P sama dengan K 3 punca kuasa 3 tu Q. Okey, lepas tu kita tengok nilai yang dia bagi. P tu 4. Okey, kita nak cari punca kuasa 3 katanya. Q 1/64. Macam tu lah bentuk dia. Okay. Jadi kat sini akan dapat 4. Ni K. Punca kuasa 3 1 lah. Punca kuasa 3 64. 4 kuasa 3. Jadi 1/4 lah. Jadi K ialah 4 bagi 1/4 dapat 16. Jadi persamaan dia akan jadi P sama dengan 16 punca kuasa 3 Q. Okey. Seterusnya hitung nilai Q apabila P 32. Okey, sekarang ni menggunakan rumus yang sama. Kita gantikan nilai. Okey, P itu 32. K itu 16. Jadi punca kuasa 3 Q. Jadi nak dapatkan punca kuasa 3Q. 32 bagi 16 dapat 2. Jadi kita nak buangkan dia punya punca kuasa 3 tu. Jadi yang ni jadi 2 kuasa 3 belah sini. Belah kanan jadi 2 kuasa 3. Jadi Q sama dengan 2 kuasa 3
8. Okey, selesai. Nombor 5. Seterusnya sambung ke surat 4. Soalan nombor 6. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah X dan Y. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, Y sama dengan K kuasa 2X. Dia ada K kuasa 2 lah. Mula-mula kita gunakan nilai yang ada ni, yang sebelah kiri ni. Lepas tu kita gunakan yang belah kanan untuk cari P. Mula kita nak cari K, kita gunakan nilai ni. Y sama dengan 45. Dengan K, X tu 1/3 kuasa 2. Jadi K sama dengan 4/5 bahagi 1/3 kuasa 2. Jadi akan dapat 7/2, 35, 36/5 dapat kat sini. Okay. Jadi kita tulis balik bersamaan Y sama dengan 36/5 X kuasa 2. Okay, itu persamaan dia. Lepas tu kita pergi kepada nilai sebelah tepi ni. Nilai X dia 5. Kita nak cari nilai Y tu P. Jadi kita gantikan Y tu sama dengan P. Okay. Dia punya K sama 36/5. Nilai X 5 kan. 5 kuasa 2. Kuasa 2. Okay, P sama dengan. Okay, kita boleh dapat lah kat sini. 36/5 darab 5 kuasa 2. Dapat 180. Okay, selesai nombor 6. Soalan nombor 7. Jadual di bawah menunjukkan dua set bagi nilai V dan W yang memuaskan V berkadar langsung dengan W kuasa 2. A. Ungkapkan V dalam sebutan W, hitung nilai M. Okey. Ungkapkan V tu. V, kita terus tulis K W punca kuasa 2 kan. Okey, punca kuasa 2 W. Jadi kena cari nilai K dulu lah. V kita gunakan nilai yang sebelah kiri tu yang ada tu. V 26. K kita nak cari. W yang ni kita ambil 169 ni. Okay. Satu enam sembilan. Okey, punca kuasa 2 169. 13. Jadi K sama dengan 26 bagi 13 dapat 2 lah. Jadi ambil persamaan daripada tadi balik. V sama dengan K tu kita ganti dengan 2. Yang tu punca kuasa 2 dan W tu sama. Okey, yang tu. Dapat persamaan baru pergi kepada soalan B. Hitung nilai M. M tu nilai V. Jadi V ni gantikan dengan M. 2. K tu kekal. Punca kuasa 2, 81. Okay. Punca kuasa 2, 81 ni. Sama dengan 9. Okay. Jadi M sama dengan 2 darab 9, 18. Okay, pergi nombor 8. Isi padu V sebiji belon berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejari J. Okey, tulis tu. V sama dengan K kuasa 3J. Jadi KJ kuasa 3. Kita tulis tu kan tu. Diberi isi padu belon ialah dia bagi isi padu belon. Apabila jejarinya, jejari dia bagi. Cari nilai belon itu jika isi padunya ni. Mula-mula dia bagi isi padu dengan jejari awal tu, lepas tu dia bagi isi padu seterusnya, kena cari jejari seterusnya. Baik. Pertama sekali samalah kita cari nilai K menggunakan nilai V yang pertama dengan
J yang jari yang pertama tu. Okey, 8, 6, 2, 4 sama dengan K J 14 kuasa 3. Jadi kita dapatkan nilai K tu dulu. Okey, 8624 bahagi 14 kuasa 3. Dapat 3.142. Maksudnya 122/7. Sebenarnya 22/7 ni nilai pi sebenarnya. Okey, kalau kita belajar isi padu bentuk geometri tu untuk belon kan, untuk sfera kan. Okey, baik. Dah dapat K, jadi dia punya persamaan B sama dengan 22/7 J kuasa 3. Okey, itu persamaan dia. Jadi menggunakan yang kedua ni, dia kata cari jejari belon itu. Jika isi padunya, okey, dia bagi isi padu yang baru. Jadi isi padu yang baru sama dengan 3, 6, 38.25 darab sama dengan 22/7. Okay, J kuasa 3 tu kita nak cari. Jadi nak dapatkan J kuasa 3. Okay. 3638.25 bahagi 22/7. Dapat 1157.625. Jadi nak dapatkan J, kita punca kuasa 3 kan. Okay, 1157.625 ni. Jadi kita akan dapat okay, 10.5. Okay, unit dia cm. Okay, selesai nombor 6. Nombor 8 tu. Okay, nombor 9. Tempoh ayunan A saat bagi suatu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. Okay, jadi kita tulis tu A sama dengan K punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 macam ni. Panjang benang P. Okay. Diberi bandul dengan panjang benang 9 cm. Berayun selama 1.6 saat. Okay, itu dia punya A lah. Panjang benang tu P. Hitung tempoh ayunan jika panjang benang ialah 16 cm. Okay, sekarang ni yang dia bagi yang permulaan tu 1.6 saat. Jadi kita nak cari K. Panjang benang yang pertama tu dia bagi 9. Okay, 1.6. Punca kuasa 29 dapat 3. Jadi nak dapatkan K 1.6 bahagi 3. 8/15. Jadi persamaan dia akan dapat A sama dengan, gantikan K itu dengan 8/15. Okay, punca kuasa 2P itu kekalkan. Okay. Dapat persamaan dia. Lepas tu pergi kepada soalan dia tu, hitung tempoh ayunan. Jadi dia nak cari A lah. A sama dengan 8/15. Okay. A itu dia nak cari. P itu dia bagi 16 cm. Jadi darab punca kuasa 2. 16 cm. Jadi A berapa? Punca kuasa 2 16 dapat 4. Jadi A sama dengan okay, 8/15 darab 4. Dapat lebih kurang 2.133
saat lebih kurang. Okay. Kita sambung lagi terus. Kita habiskan terus dalam video ni. Tulis hubungan antara pemboleh ubah dalam ubahan yang berikut dengan menggunakan simbol K berkadar langsung ni, dan yang kedua tu dalam bentuk persamaan dengan K sebagai pemalang. Okay, cara dia sama je, P berubah secara langsung dengan Q dan A kuasa 2. Maksudnya ada 3. Okay, yang tadi itu 2 pemboleh ubah. Yang ni 3. Berkadar langsung. Jadi kita tulis kat sini, okay, W berubah secara langsung dengan X dan Y. Jadi W berkadar langsung X, Y. Yang ini akan jadi W sama dengan K X, Y. Okay, selesai itu. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 Q dan kuasa 3A. Jadi P berkadar langsung dengan punca kuasa 2 Q dan kuasa 3R. R kuasa 3. Jadi P sama dengan K punca kuasa 2Q R kuasa 3. Okay, macam tu. Nombor 3, F berubah secara langsung dengan X dan Y dan punca kuasa 2Z. Jadi F berkadar langsung dengan X, Y dan punca kuasa 2Z. Macam tu. Ini F sama dengan K XY punca kuasa 2Z. Okey, nombor 4, T berubah secara langsung dengan P dan Q dan punca kuasa 3R. Jadi T berubah secara langsung dengan P, Q dan punca kuasa 3R. Okey. Yang ni T sama dengan, letak K dekat depan, K, P, Q, punca kuasa 3R. Okey, selesai. So, yang A tu. Pergi kepada yang B. Okey. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Okey, kita tulis dulu P. Terus tulis dalam bentuk pemalang K tu. Okey. Diberi P 1/3 apabila Q sama dengan 5 dan R 1/4. Okey. Ni kita nak jawab terus soalan A ni, ungkapkan P dan sebutan Q dan R. Jadi kita cari nilai K lah. Okey, P 1/3. Okey, gantikan dengan 1/3. K, Q tu ganti dengan 5. R gantikan dengan 1/4. Jadi kat sini dapat 5/4 K kan. 5/4 K. Nak dapatkan K 1/3 bahagi 5/4. Dapat 4/15. K itu 4/15. Jadi dia punya persamaan P sama dengan 4/15 QR. Okay. Ini yang A. A selesai dah. B, hitung nilai P apabila Q 12, R 20. Jadi kita nak cari nilai P, gunakan nilai K yang sama tu 4/15. Okay, darab dengan Q tu 12, darab dengan R tu 20. Jadi kita tekan kalkulator tu dapat jawapan. 4/15 darab 12 darab 20. Jadi dapat 64. P itu 64. Okey, selesai. Okay, seterusnya nombor 2, T berubah secara langsung dengan
VW dan punca kuasa 2Z. Okay, kita tulis tu. Kita nak jawab soalan A itu, ungkapkan T itu dalam sebutan VWZ. Okay, T sama dengan K. Berubah secara langsung dengan VW katanya. Dan punca kuasa 2Z. Okay. Macam ni. Okay. T, kita nak cari nilai K. Okey, T itu 6. Okey, V itu 4. Gantikan dengan 4. W itu 1/3. Z itu 36. Jadi darab dengan punca kuasa 2, 36. Ini akan jadi 6 sama dengan, okey, punca kuasa 2, 36, 6. Darab dengan 4. Darab 1/3. Darab 6. Jadi 8K. Jadi nak dapatkan K, 6 bahagi 8, 0.75 dapat 3/4. Jadi tulis balik persamaan. T sama dengan 3/4 VW punca kuasa 2Z. Okay, barulah kita pergi kepada soalan B tu. B. Hitung nilai T apabila V. Okay, dia nak cari T. T sama dengan gunakan K yang sama. Nilai K itu 3/4. V itu guna 12. Okay, W guna 6. Z itu gunakan nilai 16. Jadi punca kuasa 2, 16. Jadi kita darabkan dapat nilai T. Okay. 3/4 darab 12, darab 6, darab punca kuasa 2, 16 tu 4. Jadi dapat T itu 216. Okay, selesai kat situ. Terus pergi kepada surat seterusnya. Surat 6. Okay. Luas A, cm kuasa 2 sebuah bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya. Okay. Jadi kita nak jawab soalan A itu hubungan dia tu antara A dengan R. A berkadar langsung. Jadi kita tulis tu K kuasa 2 jejarinya. Okey, macam tu. Jadi daripada sini, okey. Okey, R. Jejari itu dia kata R. Okey, baik. Kita buat R. Okey, R kuasa 2. Okey. Jika luar belakang itu ialah 44.1 cm kuasa 2, apabila jejari ialah 10.5 cm. Okey. A kita gunakan 44.1. Okey, K. R tu kita guna 10.5 kuasa 2. Jadi nak dapatkan nilai K tu 44.1 bahagi 10.5 kuasa 2. Dapat 0.4 nilai K tu. Jadi kita tulis balik persamaan A sama dengan, kita gantikan K tu dengan 0.4. Okay, R kuasa 2. Terusnya selesai soalan A, kita pergi pada B. Nilai A apabila A sama dengan 0.4. R tu kita gantikan dengan 21. Kuasa 2. Jadi 0.4 darab 21 kuasa 2. 176.4. Unit dia cm kuasa 2. Luasnya.
Okey. Pergi kepada nombor 2. Isi padu sebuah mangkuk berbentuk hemisfera berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejarinya. Okey. Isi padu I berubah secara langsung, okey, dengan kuasa 3 jejarinya. Okey, macam inilah. Diberi bahawa sebuah hemisfera berjejari 7 cm berisi padu 1715 cm kuasa 3, hitung isi padu sebuah mangkuk hemisfera yang berjejari. Okey, mula-mula kita cari nilai K menggunakan jejari 7 cm dengan isi padu 1715. Jadi kita gantikan I itu 1715. Okey, dengan nilai J itu 7 kuasa 3, 7 kuasa 3 lah. Jadi dapat nilai K kat sini. 1715 bahagi 7 kuasa 3. Dapat 5, nilai K itu 5. Okey, nilai K itu 5. Jadi kita tulis balik persamaan dia tu. I sama dengan 5 J kuasa 3. Okay, lepas tu dia kata hitung isi padu sebuah mangkuk hemisfera yang berjejari 4 cm. Jadi kita gunakan J tu 4 cm. Gantikan balik. 5. Okey, J tu guna 4. 4 kuasa 3. Lima darab 4 kuasa 3. Jadi dapat 320. Okey, unit dia cm kuasa 3. Okey, selesai dah itulah. Okey, seterusnya nombor 3. Soalan terakhir. Oliver menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekepingkat. Diberi bahawa luas segitiga L cm kuasa 2 yang digunting berubah secara langsung dengan tapak B cm dan tinggi A cm. Okey, kita tulis terus. A, okay, soalan A ni. Hubungan antara L tu luas. Jadi KBH. Okay. B dengan H tu tinggi. Cari nilai K. L yang dia bagi 16. K kita nak cari. B 4. Okay. H tu 8. Dan 4, 32. Okay. Jadi kita dapat nilai K. 16 bagi 32 dapat 1/2. Jadi kita tulis balik persamaan ni. L sama dengan 1/2 BH. Okay. Lepas tu baru pergi kepada soalan B. Oliver menggunting segitiga kedua dengan tapak bertambah 10% dan tinggi berkurang 5%. Hitung peratusan perubahan luas bagi segitiga itu. Okey, jadi kita kira dulu luas pertama, luas segitiga pertama. Kita gunakan nilai yang asal 1/2 darab B itu B 4. H tu 8. Yang ni asal L1 kita yang asal. 1/2 darab 4 darab 8. Jadi yang ni kita dapat 16 cm kuasa 3. Lepas tu L yang kedua ni, segitiga kedua tu dia kata ada perubahan. Jadi 1/2 ni kekal. Dia punya tapak tu bertambah 10%. Jadi 10/100 daripada 4. Jadi bertambah 0.4. Jadi kat sini akan jadi 4.4 lah. Dia punya B. Lepas tu dia punya tinggi tu berkurang 5%. Jadi tinggal 5 bagi 100 darab 8, 0.4 kurang 0.4. Jadi 8 tolak 0.4 ni jadi 7.6 lah dia punya tinggi. Jadi kita kira 1/2 darab 4.4 darab 7.6. Dapat 16.72 cm kuasa 3. Okay.
Okay, bila dah dapat tu peratusan perubahan. Peratus perubahan. Jadi kita tengok kat situ isi padu dia berubahlah. Okay. Jadi perubahan tu kita tengok yang baru, okay, L2 tu 16.72, tolak asal tu 16, okay, bahagi yang asal 16, darab 100 lah. Darab 100 patut. Kalau kita dapat peratus perubahan. Okay, 16.72 tolak 16, bagi 16, darab 100. Jadi dapat 4.5%. Okay, selesai. Jadi selesai untuk semua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.1 ubahan langsung. Jadi semoga dengan tunjuk ajar cikgu, bimbingan cikgu ni para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan ubahan langsung. Okay, itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.